melanda menunggang badai bergelora, direda bersendirian, bagaikan jamar pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางธรรมรายการที่จะนำเสนอหลักการทางศาสนาแก่คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่เดือนซุลฮิจญะห์กันแล้วก็มาถึงวันที่มุสลิมทั่วโลกรอคอยนั่นคือวันฮารีรายออีดิลอัฎฮานั่นเองนะคะซึ่งฮารีรายออีดิลอัฎฮาแล้วทุกคนก็ต้องนึกถึงการกุรบานค่ะวันนี้เส้นทางธรรมจะมาเสนอเรื่องราวของการกุรบานรวมถึงการต้อนรับฮารีรายออีดิลอัฎฮาค่ะว่าเราควรทำตัวอย่างไรบ้างติดตามได้เส้นทางธรรมวันนี้ค่ะJamar pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat yang sedang. สามัคคีคืออะไรครับ ไม้หนึ่งก้าน แล้ว2-3 ก้านล่ะ แล้วทั้งหมดนี่ล่ะนี่ไงลูกความหมายของคำว่าสามัคคีเข้าใจไหมครับสามัคคีวันนี้เราลืมคำนี้ไปหรือยังจากวันแม่ถึงวันพ่อ116 วันร่วมสร้างสามัคคีเพื่อแผ่นดินBagaikan jamar pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat yang sedang. Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sidang Jumat yang dihormati sekalian. Mari sama-sama kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan takwa ini dapat menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Orang yang bertakwa sahajalah mereka memperoleh peruntungan dan mereka dapat lepas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa sahaja mereka berhak terima rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat dihormati sekalian. Kita sekarang dah pun berada di akhir bulan Zulqa'dah dan pada besok hari insya-Allah kita termasuk 1 Zulhijjah di setengah takwim. Di mana di awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah ini satu hari masa yang paling berbahagia dan masa yang sangat mulia. Sehingga mengikut satu riwayat bahawasanya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud juga Jubair mereka sentiasa beribadat dengan cara banyak di awal 10 awal pada bulan Zulhijjah. Sidang Jumat hormati sekalian. Dan tidak berapa hari lagi kita juga akan menemui satu hari kemuliaan, hari yang besar, yaitu hari yang umat Islam sedunia menzahirkan kemuliaan mereka dan
mengiklankan kebahagiaan mereka, yaitu hari raya Aidil Adha yang al-Mubarak. Oleh itu, kepada sidang Jumaat yang dihormati sekalian, dan pada para umat Islam yang mulia semuanya, hendaklah kita muliakan hari besar kita, hari mulia kita, dengan kita meninggi dan meningkatkan seruan Allah Subhanahu wa taala dengan kita kata Allahu Akbar walillahil hamd. Janganlah sekali-kali kita menjadi seperti manusia yang bukan beragama Islam dalam menyambut hari kebesaran mereka dengan nyanyi-nyanyi, dengan mengadakan perkara-perkara maksiat. Kita umat Islam mesti sambut dan bersyukur dan kita menengkap pada ketibaan hari kebesaran kita dengan ucapan tauhid, kerana hari nak iklankan tauhid, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, dan kita memuji juga kepada zat yang maha mulia yang bersifat dengan sifat yang qadim dari kamalatnya dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tolak banding dengan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sidang Jumat hormati sekalian, hari raya Aidil Adha yang tidak berapa hari lagi kita akan menemui ialah hari yang nak mengiklankan kemenangan umat Islam, di mana musuh-musuh Islam yang terdiri daripada musyrikin Makkah, yang terdiri daripada orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah, yang berada di kawasan-kawasan itu, mereka bersatu demi untuk nak membasmikan kekuatan Islam dan gegakkan yang dipimpin oleh penghulu kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersatu daripada orang-orang musyrikin Makkah dan orang-orang Yahudi yang terdiri daripada Yahudi Bani Quraizah dan Yahudi-Yahudi lain dan orang-orang yang lain. Mereka bersatu dengan bawa dasar yang sama demi untuk nak menghancurkan kekuatan dan terah kerajaan Islam yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah hancurkan semua parti-parti yang bersatu yang terkena dalam peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Maka pada hari raya Aidil Adha inilah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terima wahyu Allah Subhanahu wa taala istiharkan kemenangan umat Islam dengan kata wahazamal ahzab wahdah, dan hancurlah segala pantai-pantai ahzab-ahzab yang bersatu yang bertujuan untuk menghancurkan kekuatan Islam. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, dengan pertolongan umat Islam semenjak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pertolongan ini berterusan sampai hari kiamat sekiranya umat Islam itu berpegang teguh kepada agama mereka, berpegang teguh kepada dasar wahyu Al-Quran Al-Karim. Apa yang telah diucapkan oleh Umar ibn Khattab dalam suatu peperangan, Umar berkata dia tak takut kepada tentera musuh banyak dan tidak duka cita dan bimbang kepada umat Islam sedikit. Tetapi yang dia paling takutnya ada di kalangan orang Islam, ada daripada kalangan muslimin ataupun mukmin itu, di kalangan orang Islam mereka mengerjakan maksiat. Kerana apa menjadi satu lumrah sunnatullah Subhanahu wa taala, apabila ada maksiat dari kalangan umat Islam, maka tidak ada pertolongan nasrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, maka saya rasa sangat tepat apa yang telah diucapkan oleh Syekh Tantawi sebagai Syekhul Azhar semasa beliau mengucapkan satu muktamar di Mesir yang berhubungan kenapakah umat Islam yang berada di bumi Palestin tidak dapat kemerdekaan, sedangkan di sana ada masjid yang terbesar yang dibinakan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, yaitu Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Sementara itu orang-orang Yahudi hanya 7 juta sahaja yang menguasai di bumi Palestin di sekitar Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Syekh
Tantawi Syekhul Azhar dan Mufti Adyanah Al-Masriyah, dia berkata, di antara lainnya, karena umat-umat Islam di Palestin, mereka tidak berpegang teguh kepada kitab suci mereka. Mereka tidak berpegang teguh kepada ajaran agama mereka. Karena mereka berjuang membawakan Palestin Arabiah, Palestin Arab. Tidak membawakan Palestin Islamiah. Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka berpegang teguh kepada kitab Talmud mereka. Dan mereka berpegang teguh kepada ajaran-ajaran mereka. Oleh itu, kepada sidang Jumat yang dihormati sekalian, malah sama-sama kita berpegang teguh kepada kitab Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranul Karim inilah kita dapat merasa kekuatan dan hemah kemajuan umat Islam. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, berhubungan dengan Hari Raya Aidil Adha ataupun berhubungan dengan Hari Raya Kurban, sama-samalah kita menghidup sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan kurban. Umat Islam, ummah yang mula lahirnya mereka diiklamkan dengan kalimah tauhid, disunatkan azan di sebelah kanan, iqamat sebelah kiri, daripada mula bayi keluar daripada perut ibu. Setelah sampai seminggu, disunat pula akikah. Karena umat Islam tidak sedikit pun daripada umat yang mabuk darah. Bahkan umat Islam yang berasaskan dengan tauhid kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mengalir darah. Juga setahun sekali umat Islam sunat muakkadah, sunat aini kepada keluarga rumah dan sunat kifai kepada setiap pribadi muslim dengan menunaikan kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, ala kullu ahli baitin fi kulli amin udhiyatun." Maksudnya, wahai manusia, mesti atas tiap buah rumah pada setiap tahun mengadakan kurban. Ini satu permintaan, satu tuntutan, satu perintah daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita sering berkata sayyidina, penghulu kita, pengikut kita, tempat ikut kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu pesanan, satu tuntutan dan satu perintah daripada Nabi kamu dan Nabi kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya setiap buah rumah Islam, setiap buah rumah penghuninya orang Islam, hendaklah dia ada kurban. Kalau kita katakan di hari ini 18,000 seekor lembu, hanya berapa kok ataupun berapa ribu sahaja dalam satu bahagian daripada 7 bahagian lembu ataupun kerbau dan sebagainya, ataupun unta dan sebagainya. Hanya tidak sampai 10 kok sehari kalau kita himpun duit untuk kita buat kurban. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Maksudnya, sesiapa yang ada kelafasan, ada kemudahan, tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati musalla kami, iaitu tempat salah kami di padang. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menggalaknya kaum muslimin muslimah supaya mengikuti upacara solat Aid Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang. Walaupun mereka yang tidak mempunyai jilbab, kepada perempuan yang tidak ada pakaian jubah, tidak ada jilbab, maka Nabi merintah supaya diberi penjang kepadanya. Juga kepada perempuan yang uzur, yang datang bulan, yang datang haid, hendak mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang di musalla Aid, untuk mereka mendengar ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kepada mereka yang ada kemampuan, yang mereka ada mempunyai harta
tetapi mereka sengaja tidak mau menunaikan perintah udhiyah, maka Nabi melarang mereka ini supaya mendekati tempat sembahyangnya. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, betapa besar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita menunaikan udhiyah, walaupun ia bukan sampai merahlah wajib, mereka yang bernazar sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila banu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min iraqatid dam." Tidak ada suatu amalan yang dikerja oleh anak Adam pada hari Adha yang lebih kasih kepada Allah daripada menumpah darah, yaitu amalan kurban. Sidang Jumat hormati sekalian, kita hanya diperintah supaya kurban, sembelih binatang sahaja mengikut apa yang telah dinyatakan oleh fuqaha, ulama-ulama fiqh yang sama-sama mengetahui. Sedangkan datuk kita Nabi Ibrahim diperintah supaya sembelih anak kesayangnya. Anak kesayangannya sebagai buah hatinya Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS mereka sanggup taat walaupun diperintah supaya sembelih anak, tapi mereka sanggup sembelih karena ini satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati Ibrahim kasih kepada anaknya, juga Ismail kasih kepada ayahnya. Tetapi kedua-dua ini mereka lebih kasih kepada Allah dan perintahnya daripada yang lain. Kedua-dua ayah dan anak yang sanggup tunai perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun nyawanya mesti kurban, walau mesti hampus nyawanya, walau terpaksa sembelih anaknya, tetapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sangatlah duka citalah kalaulah kita termasuk daripada orang-orang yang yakin mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya mereka tidak berkorban di akhirat nanti, mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai harta tetapi mereka tidak tunaikan perintah tuntutan daripada Nabi pusra Allah Subhanahu wa taala. Ikutlah qudwah kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menebuh Nabi Ismail dengan seekor kibas dari syurga. Wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebusnya dengan sembelihan yang besar. Mengikut Ibnu Katsir, ia menceritakan bahawa bizibhin azim dengan kibah akra, kibah yang bertanduk yang warna putih daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah mereka yang pertama dari kalangan manusia yang dapat makanan binatang dari syurga. Karena cukuplah dengan penunai ataupun tunai amalan perintah yang sanggup kurban anaknya demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa afwidu amri innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat dihormati sekalian, hendaklah kita bersama puasa pada hari Arafah ataupun 9 Zulhijjah. Kerana itu satu amalan yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat dan salafus salih. Dan hendaklah kita ingat bahawa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sekali-kali kita termasuk daripada orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak ada cadangan mereka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan segala perbuatan amalan yang kita berada di dunia ini.
Mari sama-sama kita berdoa agar kita bersama termasuk daripada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma azil islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal mu'minin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة Bagaikan jamur pulang senja, atas sayapnya tetap terbang jua. Sekadar secicip rezeki, buat yang segar. ประตูแห่งโอกาสเปิดกว้างสำหรับคนไทยทุกคน พวกเราไปแลบอลกัน ผมดีใจที่เป็นตัวแทนคนไทยทั้งชาติผมภูมิใจประเทศไทยของเรา Bagaikan jamur pulang senja, atas sayapnya tetap terbang jua. Sekadar secicip rezeki, buat yang segar. ค่ะคุณผู้ชมคะการกุรบานในวันอีดิลอัฎฮานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการกุรบานแพะหรือว่าเนื้อวัวก็ตามนะคะการกุรบานทั้ง3วันมีผลบุญเท่ากันถึงแม้วันแรกนั้นจะมีผลบุญดีกว่าในก็ตามนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่ว่าอย่างไรค่ะวันอีดิลอัฎฮาในปีนี้ของคุณผู้ชมนะคะก็อย่าลืมค่ะกุรบานแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนที่ยากไร้หรือว่าด้อยโอกาสกว่าเรานะคะรวมถึงขอให้อีดิลอัฎฮาในปีนี้ของคุณผู้ชมนั้นคุณผู้ชมปฏิบัติตัวให้สมกับที่เรารอคอยเดือนนี้กันมา1ปีเต็มๆและขอให้อีดิลอัฎฮาในปีนี้เป็นเดือนที่สมบูรณ์ที่สุดของคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวจากเส้นทางธรรมในวันนี้ค่ะสามารถกลับมาพบเส้นทางธรรมและทีมงานทุกคนได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์